Maksudnya fasal kedua lah. Kita masuk hadis yang baru. Fasal yang kedua. Muka surat 38. Fasal ni maksudnya bab lah. Itu kita bincang bab hadis-hadis amalan yang menghapuskan dosa yang lalu dan akan datang. Bezanya ganjaran tu. Diampunkan dosa kita yang lalu dan dosa yang akan datang. Jadi fasal yang kedua, bab kedua ni mengumpulkan hadis Nabi tentang amalan yang dilakukan yang akan hapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita sekali lagi dapat bertemu di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan ilmu yang bermanfaat akan menjadi bimbingan kepada hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha dan menerima seluruh amal salih yang kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, insya-Allah untuk pagi ni kita akan sambung lagi setelah berbulan lamanya kita berhenti tertangguh majlis kita. Dan hari ini kita akan sambung lagi bacaan kitab Ghayatul Matlub, kitab amalan penghapus dosa yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Daibah, menghimpunkan hadis-hadis Nabi berkaitan tentang amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa kita. Baik, nota daripada ibu-ibu ayah, kita berhenti last sekali pada hadis yang ke-6 muka surat 37. Hadis muka surat 37 Okey, baik. Maksudnya hadis ke-7 tu kita dah bincang dah? Belum. Okey. Baik, kita tengok hadis yang ke-7 pada muka surat 37. Dah bincang belum? Betul? Muka surat 37, hadis ke-7. Muka surat 37, hadis ke-7. Jumpa? Betul? Itu 16 ayat 10. Okey. Kemudian kita ada jumpa lagi. Itulah sekali lah. Dah bincang belum? Belum lagi hadis tu. Hadis ke-7 dah bincang ya. Okey. Maksudnya fasal kedua lah. Kita masuk hadis yang baru. Fasal yang kedua. Muka surat 38. Fasal ni maksudnya bab lah. Itu kita bincang bab hadis-hadis amalan yang menghapuskan dosa yang lalu dan akan datang. Bezanya ganjaran tu. Diampunkan dosa kita yang lalu dan dosa yang akan datang. Jadi fasal yang kedua, bab kedua ni mengumpulkan hadis Nabi tentang amalan yang dilakukan yang akan hapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Ada beza kan? Dosa yang lalu dah akan datang. Untuk kali ini perbincangan hadis penghapusan dosa-dosa yang telah lalu. Baik, hadis yang pertama ni saya rasa saya tak ulang sebab kita dah bincang dah sebenarnya. Kalau ingat lagi, iaitu hadis berkaitan tentang dalam bab berwuduk. Betul kan? Jadi kalau saya ulangi lagi sekali, nanti ibu-ibu ayah dengar, alamak ni dah bincang dah ni.
Jadi sebab itu saya tak nak bincang lah. Hadis ni dalam bab perbincangan berkaitan tentang wuduk. Cuma saya nak bagi kesimpulan mudah aja. Dalam hadis ni, ini adalah hadis yang sahih riwayat daripada Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nabi mengajarkan kepada kita wuduk yang terbaik seperti mana wuduk Nabi SAW. Dan Nabi tunjukkan siapa yang berwuduk seperti wuduk Nabi, lalu dia pun mendirikan solat selepas berwuduk. Dengan syarat, lepas wuduk, dia terus solat dan di antara tempoh itu, dia tidak bercakap-cakap sekalipun dengan dirinya sendiri. Bukan cakap dengan orang. Dengan dirinya sendiri pun dia tak bercakap. Dia tak habis wuduk, pergi scroll telefon, dah tak ada dah. Sebab dia fokus. Start daripada berwuduk, selesai wuduk, terus duduk di tikar sejadahnya beribadah. Sama ada solat sunat ke, sama ada solat fardu ke, ataupun dia pergi berjamaah, dia fokus dah. Dah tak sibuk dah dengan urusan-urusan yang lain. Orang ni, Nabi kata apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dia mendapat pengampunan daripada dosa-dosa yang terdahulu. Saya bayangkan kepada tuan-tuan, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah. Dulu zaman muda-muda mungkin ibu-ibu ayah pergi buat presentation kan. Kerana kita fokus, bimbangnya presentation tu, sejak daripada awal pagi kita bangun, sampailah hari kita nak present tu, kita dah tak sibuk benda lain dah. Sebab mindset kita fokus pada apa yang kita nak buat. Sebab ia adalah perkara yang besar. Kita tak nak ada berlakunya kekurangan. Cuba kan tak beradab kalau saya duduk kat sini, tangkap gambar ibu. Nampak tak? Nampak sangat saya ni tak fokus dengan apa yang saya nak sampaikan kepada ibu-ibu. Ayat yang dirahmati Allah. Tapi kalau saya berdiri di sini, saya masuk dan saya duduk di sini, fokus apa yang saya nak sampaikan, dan itu yang menunjukkan sebenarnya kita punya kemampuan kita untuk menyampaikan sesuatu bidang ilmu. Jadi macam itulah saya nak sampaikan yang Nabi sebutkan, bila seseorang tu dah berwuduk, berarti dia telah bersedia untuk menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tak bercampur dengan urusan-urusan yang lain. Sila. Masjid lah kata kita belum di rumah ada besar yang betul. Okey, baik. Kalau ingat dalam perbincangan kita yang lalu, kalau kita berwuduk lalu kita nak pergi ke masjid misalnya, jadi kita ambillah ganjaran yang disebut dalam hadis ni melalui solat sunat kita. Wuduk di rumah, maka solat sunat dahulu. Solat sunat wuduk misal. Solat sunat mutlak misal kan, kita dirikan solat. Kemudian kita bergeraklah pergi ke masjid. Setiap langkah kita ke masjid tu semuanya insya-Allah tercatat sebagai pahala. Dan ini disebut dalam hadis lah. Okey. Kalau kita berwuduk di masjid, ambil je wuduk di ruangan wuduk, terus kita pergi ke ruangan solat kita. Dan terus kita mendirikan sama ada solat sunat ataupun solat fardu jamaah, pun dapat pahala yang sama. Sebab itu bila disebut dalam hadis ni, dia kata thumma shalla raka'atain. Lepas dia wuduk, dia dirikan solat 2 rakaat. Disebut secara umum. Solat sunat ke, solat fardu ke, tak dibincangkan. Sebab nak bagi tahu, lepas wuduk terus dirikan solat. Dengan syarat la yuhaddithu fihi ma nafsah. Tanpa dia bercakap-cakap daripada tempoh selesai wuduk dan dirikan solat. Dia tak bercakap dengan dirinya. Dapatlah ganjaran tersebut. Dapat ibu-ibu ya? Okey, ini saya tak bincang lah. Ini kita dah pernah bincang pada kesempatan yang lalu. Okey, kita tengok terus hadis yang kedua. Hadis yang kedua dan hadis yang ketiga ni, ni hadis yang masyhur dalam kalangan kita. Iaitu hadis yang disebutkan daripada Abu Hurairah dengan riwayat daripada Al-Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan pengharapan, maka akan diberikan pengampunan daripada dosa-dosa yang terdahulu. Hadis yang ketiga, ni kita bincang nanti kita fokus satu dulu. Okay, hadis yang ketiga tu sama juga. Man yakum lailatul qadri. Siapa yang menghidupkan qiyam pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Pun mendapat pengampunan daripada dosa-dosa yang terdahulu. Ada satu lagi hadis yang juga Nabi sebut,
Man qama Ramadan. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, pun mendapat pengampunan daripada dosa-dosa terdahulu. Berdasarkan 3 hadis ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah, siang Ramadan adalah pengampunan. Malam Ramadan pun adalah pengampunan. Ini kita kena letak dalam mindset kita. Masuk saja Ramadan, siang Ramadan adalah ibadah dan menjemput pengampunan. Malam Ramadan pun adalah ibadah dan dia menjemput pengampunan. Okay, dia juga adalah pengampunan. Siang Ramadan pengampunan, malam Ramadan pengampunan. Dan menghidupkan malam Lailatul Qadar pun adalah pengampunan. Okey, sekarang kita bincang. Daripada 3 hadis ni, yang sama je perkataan dia, beribadah puasa Ramadan pengampunan, menghidupkan malam Ramadan pengampunan melalui qiyam kita, iaitu tarawih, dan juga solat malam pada malam Lailatul Qadar pun adalah pengampunan. Allah ikat dengan perkataan imanan wahtisaban. Okey. Macam mana beribadah Ramadan ni dengan iman dan pengharapan? Okey, perhatikan perkataan imanan wahtisaban. Pertama, Nabi sebutkan perkataan iman. Maksudnya pada bulan Ramadan, siang paginya kita berpuasa, malam harinya kita berqiyam melalui tarawih. Tarawih itu qiyam mulail. Lakukan dengan iman. Maksud iman dekat sini, saya lakukan ibadah ini memang kerana Allah Ta'ala. Saya bukan lakukan dengan sebab budaya. Sebab budaya kita di sini, Ramadan puasa, saya pun puasalah. Bulan Ramadan adanya tarawih, saya pun tarawih lah. Dia bukan budaya. Tapi saya lakukan adalah kerana Allah Ta'ala. Saya puasa bukan sebab nak kurus. Ni biasa kan, ambil peluang lah Ramadan ni kita kurus, baru boleh bergaya raya nanti. Tak, kita tukar mindset kita. Saya berpuasa dengan imanan, dengan keimanan, bukan niat-niat yang lain. Itu kemudian tolak ke tepi lah. Saya lakukan itu dengan keimanan kepada Allah Ta'ala. Saya puasa bukan sebab nak turunkan kadar gula saya, sebab nak sihat. Apa saja yang selain daripada Allah, tolak ke tepi. Saya lakukan amal soleh ini, siangnya Ramadan, malamnya Ramadan, adalah dengan imanan, keimanan. Niat mutlak kerana Allah. Ini memang kita kena pasakkan. Dan betul-betul berniat kerana Allah Ta'ala. Ini perkara ni kena jelas ibu-ibu. Sebab mulakan apa-apa ibadah kita, berniat jelas kerana Allah Ta'ala. Kedua, iaitu diikat dengan perkataan wahtisaban, dengan pengharapan. Pengharapan ni ada 2 maksud. Pertama, iaitu dengan mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Tafsiran yang kedua, pengharapan dekat sini adalah dengan mengharapkan pengampunan daripada Allah Ta'ala. Okay, jadi perkataan wahtisab ni mengharapkan pahala, mengharapkan dosa. Ada 2 tafsiran lah. Okey, dalam bahasa mudahnya, kenapa perlu diikat ibadah Ramadan ini dengan pengharapan? Saya bagi satu contoh macam ni. Bila seseorang ini beribadah, pagi Ramadan dia bangun lebih awal sebab dia nak bersahur. Lepas sahur pula dia baca Quran. Kemudian dia mungkin qiyamul lail sedikit lah. Kemudian dia pun pergi solat subuh jamaah. Lepas solat subuh pula mungkin dia iktikaf. Kemudian dia solat sunat isyraq. Kemudian balik pula dia sambung lagi tadarus sebab dia nak kejar 1 hari 1 juzuk. Petang Ramadan tu pula dia pergi pula buat sedekah. Ataupun dia pergi sediakan makanan untuk orang berbuka puasa. Malam Ramadan pula dia solat tarawih. Cuba ibu-ibu ayah bayangkan, kita ni tak pernah buat macam ni, tiba-tiba hari bulan Ramadan kita buat seharian beribadah. Selalunya akan terbit dalam hati kita, macam bagus juga aku hari ni. Biasa macam itulah. Sebab kita tak buat ibadah sebelum ni, biasa-biasa je ibadah kita yang fardu-fardu je. Tapi Ramadan tu kita rasa kita mengisi 24 jam dengan amal soleh. Rasa semacam pula bangun awal, solat sunat tak tinggal, sedekah tak tinggal, baca Quran sampai 1 juzuk, solat tarawih sampai 8 rakaat, 20 rakaat. Dia akan terbit perasaan ni. Normal. Ni sifat fitrah manusia. Dia akan rasa dia baik. Jadi,
penting perkataan wahtisab ni sebab Allah nak bagi tahu. Kita buat benda ni, kebaikan-kebaikan ni bukan sebab kita nak rasa kita baik. Bukan. Tapi kita sedang mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Ni nak sedarkan diri kita. Saya buat ni sebab saya mengharapkan pahala di sisi Allah. Ataupun saya buat ni sebab saya mengharapkan pengampunan di sisi Allah. Contoh. Ada beza tak seorang ayah dia nak ambil hati seorang isteri. Suami nak ambil isteri dia. Dia bawa isteri dia pergi makan sebab dia nak ambil hati kan, nak minta maaf. Dia bawa pergi makan. Sama tak dengan keadaan dia hari-hari biasa dia tak minta maaf, dia ajak pergi makan je? Sama ke tak sama? Saya minta maaf contoh ni tak berapa relevan lah untuk ibu-ibu ayah, tapi nak bagi nampak beza dia. Seorang suami nak minta maaf dekat isteri dia, dia kata jomlah kita pergi makan. Biasanya dia akan bawa pergi makan di kedai-kedai yang sedikit special. Kan, ada sikit suasana yang romantik, candle night dinner, macam-macam lah dia buat sebab nak ambil hati kan, special sikit. Berbeza dengan hari yang biasa, makan juga tapi order Grab je lah. Kan sama je, tapi sebabkan dia ada niat yang lain, dia mengharapkan dapat tebus kesalahan dia, dia lakukan satu amalan tu lebih baik, lebih luar biasa, sebab dia ada satu matlamat, saya mengharapkan dimaafkan. Sama dengan seorang ibu, seorang isteri, dia nak suami dia tunaikan hajat dia. Saya ni ada hajat nak beli handbag raya ni. Jadi suaminya balik daripada kerja, masak istimewa. Kalau bancuh teh tu pun, dia bancuh pun pelan-pelan je, special je, dengan penuh rasa kasih sayang tu. Berbeza dengan hari-hari, dia tak ada minta apa-apa, bancuh teh. Dia bancuh pun tan. Contohlah beza kan? Di situ sebenarnya nak tunjukkan bila beribadah dalam bulan Ramadan, siang harinya, malam harinya, adanya ihtisab, pengharapan pada pahala tu, dan mengharapkan Allah Ta'ala ampuni kita, dia menjadikan ibadah yang kita lakukan bukan rasa, saya rasa macam best sangat hari ni, saya rasa saya hebat sangat. Tidak. Dia menjadikan kita sedar diri. Saya buat ibadah ni sebab saya ada kesilapan yang saya buat. Dan saya mengharapkan Allah beri pengampunan. Dan saya mengharapkan Allah berikan ganjaran. Nampak? Ada beza dekat situ. Okay? Bukan beribadah sebulan tu menjadikan kita sombong, dabik dada. Pergi raya rumah orang, ni bukan tak dapat takwa ni. Ni tak dapat pengampunan. Bukan macam tu. Tapi kita sedar diri yang kita melakukan kesilapan, dan ibadah-ibadah yang saya lakukan ini ada harapan-harapan yang saya harapkan daripada Allah Ta'ala. Jelas? Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah? Okey. Baik, ada satu lagi hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Hadis berkaitan tentang ibadah puasa. Kata Nabi SAW, di dalam satu hadis, kata Nabi, Allah Ta'ala ni tidak akan mencabut satu kebaikan. Allah tak akan cabut satu kebaikan kepada seseorang hamba yang berpuasa, melainkan kepada orang yang ma'ajjalul fitr, kata Nabi, iaitu orang yang segera berbuka puasa. Hadis ni mungkin kita pernah dengar, hadis ni mungkin kita tak pernah dengar. Nabi kata apa? Siapa yang berbuka puasa dengan kadar yang segera, maka Allah Ta'ala akan berterusan berikan kepadanya ganjaran pahala. Okay? Dengan hadis ni ibu ayah, siapa yang segera berbuka puasa, Allah Ta'ala akan berterusan memberikan kepadanya ganjaran berpuasa. Okay. Maksud hadis ni apa? Siapa yang melewatkan berbuka puasa, maka Allah akan cabut pahala daripada dia. Kenapa Nabi kata macam ni dalam hadis ni? Sebab Nabi nak bagi tahu yang mana ibadah berpuasa ni dia tak sama dengan ibadah dari sudut logiknya. Contoh kita sebut perkataan berbuka dalam bahasa Arab apa ibu-ibu ayah? Kita sebut dengan istilah iftar. Iftar, berbuka kan. Iftar di dalam bahasa Arab, dia datang daripada perkataan yang sama, iaitu fitrah. Fitrah. Sebab pada bulan Ramadan ni, kita paginya tak berpuasa, paginya kita berpuasa sebab ia perintah Allah. Di rumah kita ada makanan tak? Ada. Di rumah kita ada minuman tak? Ada. Tapi kenapa saya tak makan? Sebab Allah perintah jangan makan, jangan minum. Kita tinggalkan. Pada waktu berbuka dipanggil iftar sebab pada waktu itu Allah perintahkan untuk kita makan dan minum.
Jadi kita makan dan minum, maka kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Dia tak sama dengan cara kita faham. Kita berbeza pula kefahaman kita. Bila masuk je azan maghrib, tengah sibuk masak lagi. Masak. Suami kita kata, awak dah buka lah, makanlah. Tak apa, makan dulu, saya masak lagi. Sebab dari sudut logik kita, lagi lama saya berpuasa, lebih afdal. Betul kan? Tapi sebenarnya tidak. Dia berselisih dengan perintah Allah. Sebab waktu tu Allah perintah, makan sebab kamu kembali pada fitrah. Iftar. Kamu diperintahkan untuk kembali pada fitrah. Fitrah kita perlu pada makan. Tubuh kita berhajat kepada minuman. Lakukan. Tapi kalau kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan, di situlah sebenarnya adalah kesilapan. Sebab itu Nabi kata, siapa yang bersegera berbuka puasa, maka dia berterusan dalam keadaan berpahala. Siapa yang meninggalkan, yang melewatkan berbuka puasa, maka Allah akan cabut kebaikan daripadanya. Ini hadis sahih Nabi sebut dalam hadis ini. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Melalui hadis itu, mengingatkan kepada kita, iaitu waktu berbuka adalah penyambung ibadah pada waktu malam. Sebab kita bincang hadis kedua, hadis ketiga ni. Sebab selalu kita ingat, ibadah bulan Ramadan ni hanya pada siang hari sahaja. Betul kan? Selalu kita ingat, ibadah Ramadan ni siang hari sahaja. Pagi Ramadan tu kita berpuasa kan. Jadi macam mana pun kita rasa marah, sabar, ini saim kita kata, saya puasa. Kau tunggulah aku buka puasa, siap dah. Biasa kita fikir macam tu tuan-tuan. Sebenarnya tidak. Waktu berbuka adalah penyambung ibadah pada waktu malam. Sebab siang Ramadan ibadah, adanya pengampunan. Malam Ramadan pun ibadah dan adanya pengampunan. Jadi penyambung ibadah adalah pada waktu berbuka puasa. Okay? Waktu berbuka tu adalah penyambung ibadah. Jadinya tuan-tuan, macam mana nak jadikan waktu berbuka tu adalah ibadah? Yang ni kita nak bincang. Macam mana kita nak jadikan waktu berbuka tu ibadah? Okey, syarat yang pertama, iaitu syarat kita mesti berbuka tepat pada waktunya. Kita mesti berbuka tepat pada waktunya. Jadi nak tepat pada waktu ni, macam mana keadaannya? Perlu dengar azan maghrib dekat masjid ke? Tak, tidak. Okey. Syaratnya semua orang yang berpuasa ada tanggungjawab untuk tahu bilakah masuk waktu berbuka. Negara kita alhamdulillah ditayangkan dan diperingatkan kepada kita waktu azan solat fardu. Kan diingatkan. Kalau bulan Ramadan lebih lagi lah diberikan satu ruangan special, ada waktu-waktu perdana tu ditunjukkan kepada kita bilakah masuk azan waktu subuh dan waktu maghrib. Kita kena ambil cakna. Kerana apa? Ini benda ni penting. Kalau tidak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, boleh jadi kita akan terlewat berbuka dan kita akan terlepas daripada ganjaran yang saya sebutkan tadi tu. Orang yang diawali berbuka puasa itu adalah orang yang akan dapat berterusan dalam keadaan berpahala. Sebab kita nak kejar tu. Bila Allah kata berbukalah, kembali pada fitrah, kita taat dan kita berpahala. Jadinya, pada waktu kita berbuka ni syaratnya mesti kena tahu waktu azan. Kena tahu waktu azan. Kita tak boleh berharap kepada azan di masjid ataupun azan di TV ataupun radio. Kerana semuanya itu di bawah kawalan manusia. Dan semuanya itu boleh berlakunya kesilapan. Sebab itu kita pernah dengar beberapa tahun yang lalu, ada sebuah negeri maklumkan, siapa yang berbuka mengikut azan radio pada sekian tarikh, wajib qada. Sebab dia terazan awal seminit 2 minit kan. Kita yang berbuka ni, kenapa saya kena qada pula? Salah DJ lah dia pergi azan awal. Sebenarnya tidak. Sebab tanggungjawab itu kepada kita semua. Okey, tanggungjawab tu pada kita semua. Kita tak boleh mudah-mudah aja ikut azan radio, ikut azan TV. Apatah lagi ibu-ibu ayah, kita ni duduk di negeri Selangor. Selalu kita nisbahkan negeri Selangor ni sama dengan azan Kuala Lumpur. Saya sendiri, saya duduk di Kuala Selangor. Ijuk saya duduk. Walaupun kami duduk di Kuala Selangor, saya perhatikan waktu azan maghrib kami ada waktu serentak dengan Kuala Lumpur, ada waktu kami lewat seminit ataupun 2 minit. Cuba bayangkan kalau kita mudah-mudah aja. Azan je dekat TV, saya pun buka.
Macam mana puasa saya? Belum masuk waktu lagi. Dan hikmahnya di situ, sebenarnya nak tunjukkan kepada kita, mungkin kita duduk di sini, kita rasa kita boleh bergantung kepada azan. Tetapi bayangkan orang Muslim yang duduk merata dunia, pergi duduk di negara yang tidak ada lawangan azan. Perlu ke dia tunggu waktu azan? Tak perlu. Cukup memadai dia tahu bila masuknya azan dan dia berbuka tanpa dengar seruan azan. Nampak? Itu hikmahnya sebenarnya tuan-tuan. Dan secara tak langsung, sebenarnya bulan Ramadan ni mengajar orang mukmin iaitu time management, pengurusan waktu. Kita tak boleh awal walaupun seminit dan kita tak boleh lewat walaupun seminit. Kita diajar untuk menepati waktu. Cuba bayangkan kita berbuka ibu-ibu ayah. Kita bersahur. Kita kata apa? Alah, saya lewat seminit je pun sahur. Sehari saya puasa, takkan tak boleh kompromi kot? Tak boleh. Boleh ke? Dah azan-azan kita pun makan lagi kan? Seminit je pun saya makan. Alah, berkira sangat. Tak boleh. Kita diajar untuk tepati waktu. Waktu kita berbuka, kita buka 7.19 misal. Saya buka 7.18. Sebab saya nak kejar ni. Nak jadi imam ni. Saya kena buka awal sikit. Takkan tak boleh kompromi. Sehari saya puasa kot. Tak boleh. Sebab dia ajar orang mukmin ni untuk menepati waktu. Bayangkan kalau orang mukmin faham perkara ni. Kita terdidik secara tanpa sedar, sebulan dilatih untuk menepati waktu. Kuliah kita pukul 10. 10 lah kita start. Tak ada orang ke? Ada orang start je. Macam itulah kan. Kita tak ada mudah-mudah. Tak apalah orang tak ada ni kita start lambat lah. Cuba tengok negara-negara maju. Kita pergi ke negara maju. Antara ciri-ciri negara maju adalah menepati waktu. Ada orang ke, tak ada orang ke, dia tetap akan menepati waktu. Tepat waktunya. Kalau dibundarkan, kita tengok setahun kelewatannya bukan setengah jam. Kelewatan waktunya adalah seminit, 2 minit. Kelewatan tahunan dia, puratanya seminit. Bayangkan betapa mereka mengejar ketepatan waktu. Dan sebenarnya itu yang diajar di dalam agama ni. Tetapi sayang, kita tak nampak. Itulah yang patut diterjemahkan di dalam kehidupan orang mukmin. Okey, baik. Kemudian yang kedua. Ni nak cerita pada ibu-ibu ayah. Macam mana nak jadikan berbuka ni ibadah. Kedua, nak jadikan waktu berbuka ni ibadah, kita mesti kena contohi cara berbuka Nabi SAW. Macam mana Nabi berbuka puasa? Anas bin Malik menceritakan. Nabi SAW bila berbuka, pertama Nabi akan makan rutab, iaitu kurma yang basah. Kurma basah ni kurma apa ibu-ibu ayah? Iaitu kurma yang mengandungi air basah ni. Kalau di negara kita, kurma basah ni kita sebut kurma madu yang warna hitam gelap tu. Itu kurma rutab. Lalu kata Anas, kalau tak ada rutab, Nabi akan makan tamar, iaitu kurma kering. Kurma kering ni apa pula? Yang selalu kita makan lah. Sukari lah, ajwa lah, maryami lah. Itu kurma kering. Okay. Nabi, kemudian Anas kata apa? Kalau tak ada rutab dan tidak ada tamar, Nabi akan minum air kosong. Ini adalah pendahuluan cara baginda Nabi SAW makan berbuka puasa. Okay. Ada rutab, makan rutab. Tak ada rutab, makan tamar. Tak ada tamar dan rutab, Nabi akan minum air. Di sini, Nabi tunjukkan kepada kita ada 2 teladan. Teladan yang pertama, Nabi nak tunjukkan kepada kita, iaitu dahuluilah makan berbuka ni adalah dengan makanan yang Nabi makan, iaitu dengan tamar ataupun rutab. Ada orang kata, saya minta maaf lah, saya ni orang moden, tak makan lah kurma-kurma ni. Ni biasa kan tuan-tuan, generasi-generasi baru ni tak makan kurma. Anak saya seorang tak makan kurma ni, seorang ni. Seorang yang tak makan ni. Memang dia tak makan. Tapi dia tak mengatakan, tak dapat pahala sunnah. Boleh juga. Iaitu ajarkan mereka minum dengan air kosong. Janganlah dah tak makan tamar, minum belasah cincau dulu kan. Saya nak minum air manis juga. Ajar mereka kalau tak makan tamar tak apa, kita minum air kosong. Sebab ada orang mungkin dia ni kencing manis, dia tak boleh makan buah-buahan sebab terlalu manis. Jadi dia tetap boleh dapat pahala sunnah dengan mendahului minum air kosong. Pun itu yang diajarkan. Kedua, ini menunjukkan kepada kita satu lagi teladan. Nabi SAW walaupun dia Rasul, walaupun dia Nabi, di rumah Nabi, Anas sendiri ceritakan pada kita, kalau ada rutab, Nabi makan rutab. Kalau tak ada, Nabi makan tamar.
Kalau rutab dan tamar pun tak ada, Nabi akan minum air kosong. Itu menunjukkan kepada kita, Nabi pun di rumahnya tak semua makanan ada. Ni Nabi ni, ibu-ibu ayah. Ni Nabi ni, di rumahnya pun tak ada. Dan Nabi ajarkan di situ, iaitu sentiasa mensyukuri dengan nikmat-nikmat yang kecil. Apa yang Allah rezekikan pada hari tersebut. Sebab itu kita tak boleh, bila bulan Ramadan ni, mentang-mentang lah dia orang Pahang, dia kata, saya minta maaf kalau saya tersebut ni, saya tak boleh makan buka ni, tak naik selera saya sebab tak ada sambal hitam. Macam tu. Saya kalau tak ada acar buah ni memang tak ada selera, saya mesti kena makan acar buah. Tersebut saya ni, orang Melaka ni mesti nak makan caluk. Tak ada caluk, tak ada selera. Tak nak. Tak ada. Nabi ajarkan kepada kita, pada waktu berbuka itu, iaitu diajarkan kepada kita mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat yang Allah berikan. Bukan mengikut apa yang kita selerakan. Tapi tengok masyarakat Islam hari ini terbalik. Pada bulan Ramadan lah, macam-macam makanan yang tak ada tiba-tiba ada. Dan berlakulah banyak pembaziran pada bulan Ramadan. Sedangkan ini bulan ibadah, pesta ibadah, akhirnya menjadi pesta makanan. Apa tak? Beza kan tuan-tuan? Ini Nabi ajarkan kepada kita. Sepatutnya pada bulan ini, kita didik diri kita mengawal hawa nafsu kita. Bukan kita didik diri kita memenuhi apa yang kita inginkan. Saya minta maaf lah kalau saya berbeza dengan ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah. Kalau tidak, tak dengarlah berita ada orang jual lamb shank 12 tan. Kan? Ada orang boleh jual 12 tan lamb shank saja untuk satu hari habis. Saya tak nafikan lah, silakanlah. Tapi sebenarnya kita didik diri kita. Beritahu pada diri kita, ibadah berbuka ni adalah ibadah yang Allah ajar untuk mensyukuri apa yang ada. Bukan memenuhi apa yang saya inginkan. Sebab waktu tu memang semua benda lazat. Pergi bazar, tengok macam-macam warna air, semua nak beli. Tapi sebenarnya kita terlupa. Kita diajar untuk mendidik diri kita, syukuri dengan apa yang ada. Okey, itu. Kalau dari sudut saintifiknya, kenapa Nabi dahului dengan kurma dan tamar ni? Kita tak nafikan makanan tu adalah buah yang tumbuh di negaranya, di negara Madinah dan Mekah ketika itu. Tapi kenapa Nabi makan? Sebab kita tak nafikan, sebab kandungan glukosa dia sangat-sangat tinggi. Dia boleh mencernakan sistem padaman kita yang dah lama berehat ni, dan dia membekalkan tenaga lebih. Itu kita tak nafikan. Tapi kalau kuih muih kita, manisan-manisan kita tu, dia gula sajalah. Dia bukan membekalkan tenaga, tetapi dia membekalkan kemudaratan. Jadi saya tak berani nak kata boleh digantikan. Sebab dari sudut dia punya saintifiknya tu, kita nampak ada perbezaan di antara dua makanan ni. Walaupun dua-dua manis, tapi dua-dua tu tak sama dari sudut manfaat dia. Okey, jadi saya tak berani nak sebut. Kalau dapat, gantikanlah dengan air kosong lah. Tak gantikan dengan manisan lain, tapi gantikan dengan air kosong. Okey, macam mana? Sila. Ganti dengan buah-buahan. Mungkin boleh lah mungkin boleh lah sama faedah. Ada jadi fiber lah kepada tubuh kita lah. Okey. Baik, tapi sebolehnya lah, kalau saya boleh nasihatkan, kalau kita nak makan buah ke apa tu, dahului dengan air kosong. Kalau tak adalah tamar dengan kurma tu, tamar atau berutab, dahului dengan air kosong. Lepas tu terpulanglah pada ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terpulang pada kita. Tapi kalau tak dapat dua tu, dahului dengan air kosong. Sebab itu yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Okey, yang berikutnya, macam mana baginda Nabi SAW berpuasa ni, berbuka ni, dan berbuka ni nak jadikan ibadah? Ingat, iaitu jangan dilakukan waktu berbuka ni dengan campuran ataupun kita gabungkan dengan hiburan-hiburan. Ini kena saya ingatkan. Kalau kita berbuka di rumah, selalunya kita akan sambil berbuka, sambil scroll telefon. Sambil berbuka, tengok TV. Sambil berbuka, dengar radio. Kita tutuplah semua-semua ni. Sebab agak canggung kalau satu ibadah itu bercampur dengan hiburan. Sebab kita ingat berbuka tu ibadah. Ibadah selalu kita ingat buka ni makan je kan? Tak. Waktu berbuka tu adalah waktu kita kembali pada fitrah atas perintah Allah. Jadi waktu itulah kita kena ingatkan diri kita, kita ini sedang beribadah. Jadi tutup segala yang berkaitan dengan hiburan dan fokus kepada ibadah yang kita lakukan.
Okey. Baik. Kemudian jadinya yang berikutnya, iaitu nak jadikan waktu berbuka ni ibadah, iaitu makan dengan kadar yang sesuai dengan diri kita. Saya ni tekankan sikit pada ibu-ibu ayah. Mungkin kita kadang-kadang keliru. Saya nak makan berat dulu solat maghrib ataupun makan ringan solat maghrib. Perkara ni dia tak boleh kita tentukan yang mana dulu. Dia bergantung pada diri kita. Contoh. Saya bagi contoh. Bila kita tahu yang berbuka ni ibadah, maka kita tahu sepatutnya waktu berbuka ni menguatkan diri kita untuk beribadah. Kalau kita cuba datangkan perbandingan, orang nak pergi half marathon ataupun pergi berlari marathon. Pergi berlari 42 km ataupun 21 km. Kan? Dia tahu kandungan yang perlu dia makan. Kalau saya tak makan, saya tak ada tenaga untuk berlari. Kalau saya makan terlebih, saya pun tak boleh berlari. Jadi dia akan makan dengan kadar yang tepat sesuai dengan dia. Jelas? Jadi boleh ke saya kata ibu-ibu, tak boleh makan berat, makan ringan je. Ada orang tak boleh. Kalau tu saya tak kuat lah nak beribadah. Pun tak boleh. Jadi kalau saya kata makan berat macam tu, jangan makan ringan, pun tak boleh juga. Sebab ada orang kalau makan terlalu berat, terus tak boleh buat apa-apa. Jadi kita tahu keperluan kita kan. Dia mungkin ambil buka yang light pun dia rasa okey dah. Boleh. Jadi ibu-ibu bergantung pada diri kita. Yang penting kita tahu keyword dia. Berbuka ni ibadah. Makanan yang kita ambil adalah menguatkan tubuh kita untuk menyambung ibadah waktu malam. Kalau yang kita makan itu menjadikan kita tak mampu beribadah pada waktu malam, kita fahamlah. Maka kita ni tak capai maksud pada perkataan iftar tu. Jelas? Boleh Okey, ini perkara yang kita kena ambil cakna bersama. Okey, baik ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bincang satu lagi hadis berkaitan dengan ibadah puasa ni. Satu lagi hadis iaitu hadis berkaitan tentang Nabi sebut, hadis yang masyhur. Lis-shaim farhatan. Pada orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatan hina yuftir wa farhatan hina yulqa rabbah. Nabi kata apa? Orang yang berpuasa, dia akan gembira pada waktu berbuka dan dia akan gembira kali kedua iaitu ketika bertemu dengan Tuhannya. Nabi sebut ada dua kegembiraan. Baik. Di dalam hadis ini, pengajaran pertama dia iaitu berkaitan tentang siapa yang melakukan apa yang Allah perintahkan, Allah jamin di penghujung ketaatan itu pasti ada kemanisan. Yang ni sentiasa kita kena ingat. Apa ibadah yang kita lakukan walaupun kita buat ini berat ni, susah ni, banyak halangan ni, tapi dijamin oleh Nabi SAW, apa saja ibadah kita buat, sukar tu di penghujungnya ada kemanisan, ada keuntungan. Dia tidak akan rugi sekali-kali. Itu pertama. Pengajaran kedua, sebenarnya hadis ini memujuk orang mukmin. Cuba kita bayangkan anak-anak kita nak latih dia. Jomlah puasa. Anak kita tak larat lah tok, tak larat ayah. Kita pun kata apa? Tak apalah, petang nanti kita pergi bazar Ramadan. Kita tukar cara kita. Biasa kita ajak mereka pergi bazar Ramadan kan? Boleh, bukan kata tak boleh. Tapi kita ajak mereka. Seperti hadis ini, Nabi nak bagi semangat pada sahabat Nabi, orang puasa ni dapat dua ganjaran. Satu ganjaran di dunia, satu lagi ganjaran di hari akhirat. Ganjaran di dunia adalah kegembiraan ketika berbuka. Kenapa gembira ketika berbuka? Adalah dengan mensyukuri nikmat. Dan dari sudut psikologi, kita tak boleh nafikan. Iaitu orang yang berpuasa, orang yang berbuka, waktu dia benar-benar lapar, makanan yang paling sedap adalah ketika lapar. Tidur yang paling nyenyak ketika kita penat. Itu kita tak boleh nafikan. Jadi sebab itu Nabi sebut, kegembiraan pertama adalah kegembiraan ketika berbuka puasa. Okey, jadi nikmat-nikmat yang kecil-kecil tu kita akan rasa betul-betul nikmat. Sebab waktu tu kita benar-benar dahaga. Kita benar-benar lapar. Jadi makanan-makanan yang sedikit-sedikit tu, yang biasa-biasa pun kita akan lebih syukuri. Itu kegembiraan yang Allah berikan. Dan sebenarnya kalau kita tanya pun pada orang-orang yang berpuasa, waktu dia berpuasa, dia berbuka, nikmat dia tak sama dengan orang yang tak puasa, dia berbuka. Ibu-ibu yang makzurah, ibu-ibu yang keuzuran kan, hari ni kita tak puasa, kita berbuka juga, tengah hari tak makan, tapi berbuka juga dengan anak-anak kita, seronok tak?
rasa dia tak sama dengan orang yang berpuasa lalu dia berbuka. Kan betul. Ada beza dekat situ. Tapi yang lebih besar lagi tengok Nabi jamin wa farhatan hina yulqa rabbah, iaitu kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Ini adalah merujuk kepada hari akhirat. Di hari akhirat, di hari akhirat, gembira ketika bertemu dengan Tuhannya, sebab Allah nak bagi tahu ganjaran puasa ini adalah ganjaran yang tidak ada batasan dia. Pahalanya infinity. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, Allah berfirman, as-saumuli wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku dan akulah yang akan memberikan ganjaran untuknya. Apa pahalanya? Tak disebutkan. Sebab ganjaran dia pasti adalah kejutan. Macam tu. Sebagai contoh. Ni contoh je. Contohlah puasa kita pada bulan tu ataupun hari tu betul-betul ikhlas. Allah Ta'ala betul-betul redha dengan ibadah kita tu. Sekali kita bertemu dengan Allah, Allah buka buku catatan amal kita. Kerana Allah benar-benar redha, Allah kata apa? Kerana aku redha puasa kamu hari tersebut, aku berikan ganjaran kepada kamu, iaitu pengampunan dan ganjaran ke syurga tanpa hisap. Boleh je. Sebab dia tidak ada batasan. Sebab itu Allah kata, as-saumuli wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku dan aku sahaja yang beri ganjaran kepadanya. Dia infinity lah ganjaran tu. Yang penting Nabi jamin ganjaran tu adalah yang kita akan gembira. Dia berkonsep kejutan. Sebab itu para ulama silam, kalau dia nak booster ibadah dia, mereka akan mengambil ganjaran berpuasa. Sebab ganjaran dia adalah tidak ada batasan. Sebab kalau kita ibadah lain, kita boleh calculate. Kalau kita solat jamaah, kita boleh calculate sehari kita dapat berapa. Kita baca Quran, kita boleh calculate pahala kita berapa. Ada orang kira kalau Nabi kata satu huruf baca Quran 10 hasanah, kalau dia baca satu juzuk Al-Quran, berapa pahala dia dapat? 7,400,000 pahala. Ada orang kira satu juzuk je dia baca. Bayangkan kalau baca 30 juzuk. Baca saja, itu digandakan. Maksudnya kita boleh calculate. Tapi pada ibadah puasa, dia infinity. Kalau Allah betul-betul redha kita, Allah boleh beri batasan. Masuk syurga tanpa hisap, diberikan pengampunan, diberikan pahala seperti syuhada, boleh sahaja. Sebab dia tidak ada batasan. Jadi Allah berikan kegembiraan seperti itu. Yang penting orang berpuasa tak kerugi. Okey, baik. Dari sudut keikhlasan, sebenarnya pahala-pahala seperti itu adalah sebagai satu galakan. Dan kita tak boleh nafikan, Nabi SAW sendiri pun, bila bawa sahabat Nabi pergi berjuang di dalam peperangan, Nabi sebutkan ganjaran-ganjarannya, supaya para sahabat ada rasa galakan, termotivasi. Seperti mana kita hari inilah, banyak di negara kita hari ini kan, siapa anak-anak yang pergi solat subuh jamaah, kita bagi dia RM1, RM3. Itu adalah sebagai permulaan. Galakkan. Dan ini sebenarnya berlaku. Saya pernah cerita pada ibu-ibu pada pertemuan yang lalu. Iaitu cerita tentang tentang ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah, anak kepada Umayyah bin Khalaf, pembesar Quraisy. Safwan bin Umayyah dan ayahnya Umayyah bin Khalaf ni adalah mata duitan, kalau kita sebutlah dari bahasa kasarnya. Memang disebut cash is king, dia kata. Cash is king lah. Memang mata duitan. Sehingga Allah tegur Umayyah bin Khalaf ni melalui surah Wailul likulli humazatil lumadhah alladhi jama'a malan wa addadah. Pendek cerita, Safwan bin Umayyah ni jadi sahabat Nabi. Umayyah bin Khalaf dia mati sebagai seorang kafir. Dia inilah tuan kepada Bilal bin Rabah yang seksa Bilal tu, itulah Umayyah bin Khalaf. Anaknya Safwan bin Umayyah ni mata duitan juga macam ayah dia. Tapi dia ni akhirnya beriman kepada Nabi SAW. Selepas peristiwa Fatu Mekah, Nabi pergi satu perang namanya perang Hunain. Iaitu perang yang Nabi dapat harta rampasan perang yang paling banyak. Dan Nabi letakkan harta ghanimah tu dekat satu tempat yang hari ini didirikan satu masjid namanya Masjid Ja'ronah. Ataupun kita kata Masjid Ja'ronah. Kita miqat tu kan.
Di situ Nabi letakkan harta rampasan perang Hunain ni. Jadi Nabi bahagikan harta rampasan tu ibu-ibu ayah adalah selama 10 malam. Banyak harta ghanimah ni Nabi bahagikan sampai 10 malam. Dan Nabi sengaja lewat-lewatkan pembahagian itu, panjangkan tempohnya sebab Nabi nak orang-orang daripada suku Hawazin serah diri pada Nabi. Ini musuh Nabi lah, serah diri pada waktu tu. Itu antara hikmah dia. Tapi nak katakan pada waktu tu Nabi jumpa dengan Safwan, Nabi kata apa? Safwan ambil 100 ekor unta. 100 ekor. 1 ekor unta kalau kita kira hari ni 7,000, kalikan dengan 100 ekor berapa? 700,000. Dia ambil 100 ekor unta. Nabi pun round table lagi. Agih-agihkan harta rampasan perang. Sampai dekat round yang kedua pada Safwan bin Umayyah, Nabi kata serah lagi 100,000 lagi. Kemudian pusing lagi, round table lagi. Sampai ke Safwan, round ketiga Nabi kata serah pada dia 100,000 lagi ekor unta. Safwan ni bila dia dapat harta macam tu, dia kan suka harta. Dia dapat harta tu menjadikan jiwa dia lunak dan dia nak kepada agama. Kita nampak Nabi umpan dengan harta lah, tak baik sebenarnya. Tapi sebenarnya tidak. Itu sebenarnya galakan. Okay? Seperti mana kita tahu salah seorang daripada penerima zakat, asnaf zakat adalah mu'allaf. Kenapa? Sebab kita nak lembutkan hatinya. Mula-mula memang kita motivatekan dia dengan harta. Tapi bila dia dah kenal agama, belajar agama, percayalah dia dah pandang harta dah. Dia lebih cintakan agama lebih daripada harta. Jadi macam itulah caranya. Mungkin kita ada adik-beradik kita bertelagah. Kan? Jadi nak lembutkan hati dia, ajaklah belanja makan kan. Bukan kita nak sogok dia dengan duit. Tapi kita nak lembutkan hati dia. Jarang orang tolak makan ni. Kan? Ataupun kita berilah apa yang dia suka. Dia suka kereta, jangan bagi kereta lah. Kita pun. Maksudnya kita boleh raikan permulaan itu sebagai satu galakan. Okey? Baik. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita tengok hadis yang keempat. Ala kulli hal, saya mohon maaf lah bawa anak-anak ni macam tu lah. Minta maaf banyak-banyak. Bukan tak nak tinggal. Isteri saya tengah perpantang. Jadi baru 10 hari. Jadi pasal lah saya bawa lah sekarang ni cuti sekolah. Okey, jadi mohon maaf banyak-banyak lah pada semua. Okey, baik. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Tapi saya tak nak lah bias. Saya sebut pada ibu macam ni. Kalau ada anak-anak kecil datang ke masjid, datang ke majlis ilmu, kita ingat saya minta maaf saya sebut lah, ni bukan sebab ni anak saya, tapi siapa-siapa saja. Masjid dan tempat majlis ilmu ni, ini majlis ilmu. Dia bukan majlis protokol. Itu benda kita ingat. Kalau majlis protokol lain, kita asingkan. Tapi sebab dia majlis ilmu, jadi di sini adalah majlis akhlak. Anak saya pun saya kena ajak akhlak dan kita pun kena berakhlak lah pada budak-budak. Macam itulah. Ni bukan nak bagi tahu apa-apa pun, tapi nak bagi tahu satu benda yang mindset kita kena ubah lah. Okay? Jadi minta maaf lah budak-budak. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Okay, baik. Alright, hadis yang keempat. Hadis daripada riwayat Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim. Kalau tadi kita dengar, saya nak kena puasa Ramadan, iman wahtisaban, baru dapat pengampunan. Tapi Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih yang lain, ada satu amalan yang lebih mudah dan ganjaran sama macam orang yang berpuasa Ramadan. Jadi dengan hadis ni menjadikan kita jangan lepaskan peluang. Apa dia? Tengok hadis yang keempat. Kata Nabi, idza qala al-imam, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, iaitu imam selesai membaca Fatihah, faqulu, kat situ Nabi sebut dalam bentuk jamak faqulu, maksudnya makmum menjawab amin. Makmum menyebut perkataan amin. Lalu kata Nabi, fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah. Sesungguhnya siapa yang wafaqa, yang menyebutkan perkataan yang serentak qaulal malaikah, dengan perkataan malaikat. Malaikat pun sebut amin juga pada waktu itu. Malaikat sebut amin iaitu dengan sebutan imam. Maksudnya imam sebut amin, itulah ucapan malaikat. Jadi Nabi anjurkan para makmum untuk sebut amin serentak dengan imam. Okey, sebab dia akan menyamai dengan sebutan para malaikat. Dia akan dapat ganjaran ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih.
diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Sama ganjaran seperti orang yang berpuasa Ramadan sebulan. Kalau sehari, kita boleh dapat 6 kali pengampunan. 2 kali solat subuh, 2 kali solat maghrib dan 2 kali solat isyak. Kalau hari tu hari Jumaat, 8 kali. Kalau hari tu hari Jumaat, hari raya, 10 kali kita boleh dapat. Ganjaran yang sama macam orang yang berpuasa Ramadan dengan iman dan pengharapan. Sebab itu ganjaran orang yang solat jamaah ni sangat besar. Pertama kita buat pengiraan sikit lah. Nabi sebutkan siapa yang solat jamaah 25 pahala. Satu riwayat kata 27 pahala. Kalau kita solat sehari 5 waktu 5 kali jamaah, secara pengiraan kasarnya kita dapat 125 pahala. Betul kan? Itu kiraan kasar lah, 125 pahala. Ataupun 135 pahala. Bandingkan dengan orang yang bersolat bersendirian, 5 waktu, dia hanya dapat 5 pahala. Kita cakap dengan anak kita, awak nak RM135 ke awak nak RM5? Mesti kita dari sudut pengiraan, saya nak 100 lebih lah. RM5 ni sikit sangat. Itu logiknya. Macam itulah pada ibadah jamaah. Kemudian, pada solat jamaah tu, bila imam membaca Fatihah, kita disunnahkan untuk diam dan dengar bacaan imam. Dengar itu pun adalah ibadah. Kemudian, imam sebut amin, kita pun sebut amin serentak dengan imam. Maka di situ adanya ibadah dan pengampunan. Kemudian imam pun saktah. Imam berhenti sekejap lepas baca Fatihah, nak disambung surah lazim ataupun surah-surah pilihan. Tempoh tu kita pula baca Fatihah. Itu pun adalah ibadah. Cuba ibu-ibu ayah bayangkan. Dalam tempoh yang sesingkat itu, berapa banyak pahala yang Allah berikan. Pahala jamaah, pahala dengar Quran, pahala pengampunan sebut amin dan pahala kita sendiri membaca Al-Quran. Ini kelebihan. Sebab itu kalau kita bayangkan, antara solat jamaah dengan solat sendiri lagi syok daripada solat jamaah. Kan? Ini solat jamaah, saya minta maaf lah kalau kita bayangkan. Dah lah, solat kena tunggu orang. Solat pula kawan ni baca kuat pula. Contoh kan? Kita tak selesa lah. Kalau yang lelaki lah, saya minta maaf. Kita solat pula, rukuk tengok kaki kawan tu. Ya Allah. Tak selesa lah. Bila cerita tak selesa, baik saya solat seorang-seorang. Tapi sebenarnya inilah galakan supaya umat ni dia bersatu. Dia bersama. Dan galakan untuk berjamaah. Okey, galakan untuk berjamaah. Okey. Baik. Cuba perhatikan hadis ni. Kenapa Nabi SAW menganjurkan kepada kita satu amalan yang sangat mudah, tak sempat berpeluh pun. Tapi ganjaran dia sangat besar. Iaitu hanya sebut perkataan amin. Sebab galakan ini menunjukkan kepada kita solat jahar. Solat bacaan kuat. Subuh, maghrib, isyak. Bayangkan kalau 3 solat ini kita jaga, pastikan dapat berjamaah, solat zuhur dan asar lebih mudah lagi. Sebenarnya secara tak langsung kita melatih diri kita untuk jaga 5 waktu sehari semalam. 3 waktu saja Nabi sebut ni. Kalau ikutkan solat jahar ni kan, yang kita akan sebut amin dengan imam. Tapi sebenarnya secara tak langsung dia melatih kepada kita untuk keseluruhan sehari tu kita dapat jaga jamaah. Sebab kita sendiri boleh tengok. Solat zuhur dengan asar kalau kita bekerja lah, mudah tak jamaah. Maghrib agak sukar sikit sebab baru sampai rumah. Isyak nak tidur pula. Subuh pula sibuk nak pergi kerja pula. Tapi kalau 3 halangan ni dapat ditempuhi, zuhur dengan asar lebih mudah. Okey, ini sebenarnya anjuran di dalam agama ni. Okey, mengajarkan kepada kita untuk dapat menjaga solat jamaah. Dan sukalah saya sebutkan pada ibu-ibu ayah dirahmati Allah, hari ni kita dah masuk 4 Syakban bukan? 4 Syakban dah. Maksudnya lebih kurang dalam 26 hari lagi nak masuk Ramadan. Jadi kalaulah kalau ibu-ibu yang belum puasa, qada puasa, qada lah. Ayah-ayah pun sama juga ni. Siapa yang belum qada lah puasanya. Segeralah kita qadakan puasa kita dengan masa yang berbaki. Dan yang keduanya, kalau kita letakkan kita punya matlamat, tahun ni saya punya Ramadan, saya target saya nak solat jamaah, kita usahakan. Sebab sebelum ni saya solat 5 waktu tapi tak jamaah. Jadi kita target saya nak solat 5 waktu dan jamaah. Kita sendiri ada matlamat kita.
Kalau kita dah solat 5 waktu jamaah, kita niatkan lagi. Saya nak 5 waktu berjamaah awal waktu pula. Masing-masing kena ada matlamat. Barulah kita rasa ibadah itu tidak menjemukan. Sebab kita keluar daripada comfort zone kita. Kalau tidak, kita akan lihat, alah Ramadan sama je macam tahun dulu. Sebab kita tak ada satu pencapaian yang kita nak capai. Kita tak nak pecah rekod peribadi lah. Saya nak bangun awal ke, saya yang nak sediakan sahur untuk keluarga saya. Sajalah kan. Sebab selalunya mindset kita, pas kat isteri je lah kan. Saya okey-okey je. Jadi kita tukarlah. Buatlah apa saja mengikut kemampuan kita. Tahun ni saya nak target Ramadan, saya nak khatam Quran contoh. Barulah kita ada usaha. Barulah kita tahu apa yang kita nak capai. Percayalah bila kita buat benda-benda macam tu, penghujung tu kita rasa kemanisan. Okay? Di penghujung tu kita akan rasa satu kemanisan. Okay? Tapi seorang berdua istilah solat rumah. Kan, bulan Ramadan sepanjang para diri saya. Jadi kita Islam itu hanya pula. Jadi masalah dia pun tidak ada solat rumah. Okey, baik. Okey, kita tak nafikanlah afdalnya seorang wanita itu adalah solat di rumah. Solatnya bersendirian. Halangan ini adalah kerana bersifat adanya fitnah. Okey, fitnah. Zaman dulu fitnah tu bukanlah fitnah di masjid, tapi fitnah di dalam perjalanan pergi dan pulang. Jadi pada hari ini saya merasakan, ini kena rujuk juga pada fatwa lah yang terkini. Tapi kalau kita lihat, kalau halangan itu adalah dari sudut fitnah dan hari ini tak ada lagi istilah fitnah tersebut, maka tak jadi halangan lah kepada seorang wanita untuk menjaga jamaahnya di masjid. Okay. Bahkan hari ni pun kita tengok majlis-majlis ilmu pun yang mendominasi adalah muslimat. Kan, yang muslimat. Kalau harapkan saya, harapkan kita ayah-ayah kan, tak berjalan majlis ni. Harap kat Salwa jugalah. Kan, saya rasa tak menghalang lah untuk seorang wanita itu untuk pergi jamaah di masjid ataupun surau. Okay. Kalau malam. Yang itulah mungkin yang boleh mendatangkan kesulitan, datangkan fitnah dan sebagainya, dia elakkan. Sebab itu afdalnya di rumah. Afdalnya di rumah. Tetap ada ganjaran dia lah. Pergi ke masjid, kita tak nafikan dia dapat pahala jamaah. Kalau dia solat di rumah, dia juga mendapat ganjaran yang paling afdal. Beribadah di rumah. Okey? Macam mana? Afdalnya solat di rumah wanitanya. Afdalnya solat di rumah. Ganjaran yang istimewa untuk wanita yang solat di rumah. Betul. Itulah yang sebaiknya untuk mereka. Itu yang sebaiknya. Okay. Alright. Okay, satu hadis last sekali. Hadis yang terakhir sekali. Saya minta maaf lah kat ibu-ibu. Saya sendiri rasa terganggu betul. Okay. Baik. Hadis riwayat Abu Daud. Minta maaf sungguh lah. Sorry lah. Okay. Baik. Okay. Baik. Hadis yang kelima. Last kali. Okay. Hadis daripada Muaz bin Anas Al-Juhani. Hadis ni bertaraf hasan. Iaitu Nabi kata apa? Man akala ta'aman faqala. Siapa yang makan lalu dia berdoa. Ini merujuk kepada doa selepas makan. Doa selepas makan. Sebab biasa doa makan kita hafal. Doa lepas makan jarang hafal. Kalau kita berhimpun pun, Ustaz, solat doa makan ya, tapi jarang-jarang lepas habis makan, Ustaz baca doa. Tak jarang lah. Sebab waktu tak dapat nikmat memang ingat Tuhan lah. Lepas dapat nikmat jarang ingat Tuhan. Okey. Jadi doa dekat sini adalah doa selepas makan. Nabi kata apa? Bacalah doa alhamdulillahillazi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairin hauli minni wala quwwah. Siapa yang membaca doa ini, ganjarannya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ganjaran ni pun sama juga, sama banyak. Bayangkan kita sehari makan rasanya lebih 5 kali mungkin lah. Kalau tadi solat jamaah kita dapat ganjaran 6 kali sehari. Pengampunan yang sama ganjaran macam orang berpuasa Ramadan. Sekarang ni satu ganjaran yang sama ganjaran dengan orang yang berpuasa Ramadan, iaitu orang yang membaca doa selepas makan. Bayangkan selepas makan.
Okey. Jadi nak tunjukkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah. Tak dapat bulan Ramadan, dapat pada pahala jamaah. Tak dapat pada pahala jamaah, dapat pahala ketika mana kita menikmati makanan. Okey. Cumanya pada hadis ini kita tengok ada dua benda yang Nabi highlight kan. Pertama, perkataan Alhamdulillah. Iaitu semua nikmat yang kita dapat kembalikan kepada Allah. Kita diajar untuk sebut Alhamdulillah sebab perkataan Alhamdu ada dua maksud. Pertama adalah kalimah syukur dan yang kedua kalimah pujian. Sebab itu kita tak kata asyukrulillah. Kalau syukrulillah, ia adalah sekadar syukur saja. Tapi dia tak ada pujian. Tapi Alhamdu, dia ada kalimah syukur dan dia ada kalimah pujian. Itu beza dia. Dan kalimah Alhamdu ni dia bersyukur dengan sepenuh rasa dia, sepenuh jiwa raga dia. Sebab kalau kita tengok dalam istilah bahasa Arab, perkataan Alhamdu tu ha, mim, dal. Cuba kalau kita terbalikkan, ha tu duduk di belakang, al-madhu. Orang Melayu kata bermadah kan, madhu. Madhu pun artinya pujian. Hamdu artinya pujian. Okay, madhu tu mim, dal, ha. Ha tu letak kat belakang. Hamdu, ha tu tak belakang. Hamdu pujian, madhu pun pujian. Apa beza di antaranya? Kalau madhu, orang Melayu kata bermadah, dia pujian. Tapi pujian yang fake. Ibu cantik lah ibu. Tu ibu cantik lah bu. Dalam hati dia bunga besar-besar ibu pakai. Contohlah, saya minta maaf lah. Contohlah, saya tak tahulah. Saya bagi contoh je. Ayah handsome lah, mungkin lah itu fake lah dia bermadah. Tapi kalau hamdu, dia memang puji dengan hati, dari sudut lubuk hati yang paling dalam, dia memang nak memuji. Jadi kalimah tu besar. Adanya kalimah pujian dan ada kalimah kesyukuran. Sebenarnya kalimah ni mengajar orang mukmin, dia dapat rezeki, dia dapat makanan, dia kembalikan rasa tu, nikmat tu adalah kepada Tuhan pemiliknya. Okey. Tak, dari sudut perkataan al-madhu dengan hamdu tadi tu, sebenarnya dari sudut, dia bukan perkataan, dia sebenarnya dari sudut kita rasalah. Ada orang puji dengan hanya di lidah je dia puji, tapi bukan daripada hati. Itu namanya madhu. Tapi kalau hamdu, dia puji tu daripada hati dia, memang saya puji dia, ikhlas dia. Itu hamdu. Itu beza je. Dia nak cakap ibu cantik, ibu tak cantik kan, ikutlah kan. Tapi nak bagi tahu pujian tu sama ada daripada lidah je ataupun daripada hati dia. Okey. Yang kedua, okey, yang lebih besar lagi, perkataan warazaqani min ghairin haulin minni wala quwwah. Kita dapat rezeki, dapat nikmat, kita diajar oleh Nabi SAW supaya kata apa? Rezeki yang saya dapat ni, saya tidak ada daya dan saya tidak ada kekuatan. Maksudnya, nikmat yang saya dapat, nikmat makan ke, nikmat kenderaan ke, nikmat pendapatan ke, nikmat suami ke, apa saja nikmat yang saya dapat, dia bukan sebab saya cantik, bukan sebab saya kaya, bukan sebab saya bijaksana, bukan sebab saya kerja kuat, saya belajar sungguh-sungguh. Tak. Saya dapat ni sebab Tuhan yang beri nikmat. Dalam bahasa lebih mudah, bertambah nikmat, bertambah taat sepatutnya. Bukan bertambah nikmat, bertambah jauh daripada Allah. Sebab lumrah manusia, kalau dia diberikan nikmat dan dia tahu nikmat tu datang daripada sesuatu, dia akan appreciate sesuatu tu. Contoh. Baru ni saya dengar ada satu radio. Ada seorang wanita ni ditelefon dengan radio ni lah. Dia kata, saya ni kematian ibu ayah daripada kecil sebab kemalangan. Dia anak yatim. Jadi DJ radio ni tanya, siapa yang jaga? Dia kata nenek saya dengan pak su saya. Dan dia betul-betul appreciate dengan pak su dia sebab dia kata pak su saya ni tak kahwin. Dia memang jaga saya daripada kecil. DJ tu pun tanyalah, sekarang puan ni kerja sebagai apa? Saya lawyer, dia kata. Berjaya sebab dibesarkan oleh seorang nenek dengan pak su yang bekerja untuk dia, besarkan dia. Dan bila ditanya pada wanita ni, lawyer ni, sekarang macam mana? Dia kata, saya dapat nikmat ni sebab nenek dan pak su saya. Ni sifat manusia. Dia tahu yang dia dapat itu datang daripada ni, dia tak akan tinggalkan yang ini. Betul tak? Sebab dia sedar yang dia dapat ni datang daripada usaha nenek dia dengan pak su dia. Dia akan jaga dua-dua ni sebaik yang dia boleh.
Itu sifat manusia. Sebab itu saya kata, manusia kalau dia tahu yang dia dapat nikmat ni datang daripada Allah, sepatutnya tambah nikmat bukan tambah jauh daripada Allah. Tambah nikmat patut tambah taat. Sebab dia tahu, tanpa ni saya tak dapat ni. Tapi kenapa hari ni manusia tambah nikmat bertambah jauh daripada Allah? Sebab dia rasa yang dia dapat bukan daripada Tuhan, daripada diri dia sendiri. Jelas ayat ni? Jelas jadi sebab itu doa ni sebenarnya satu amalan, dan doa ni sebenarnya satu didikan kepada hati dan juga jiwa kita. Jadi ala kulli hal, terima kasih pada ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah. Terima kasih atas jemputan ni, lama saya tak datang sini. Dan syukur pada Allah Ta'ala dapat dapat hadir ke sini. Hadir pula bawa tentera, jadi mohon maaf banyak-banyak lah, saya betul-betul rasa. Okey, jadi ala kulli hal, terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga ada rezeki kita jumpa lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.